Tuanatul Mushaf. Tak habis lagi ya. Tiang di mana terletak di situ mushaf. Tak jelas. Dengar. Tiang di mana terletaknya mushaf di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mushaf yang dimaksudkan berada dekat tiang dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya adalah mushaf atau mushaf imam. Tetapi dalam istilah kemudiannya, kalau ada pun istilah itu digunakan tapi dikaitkan dengan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sampai sekarang pun dikatakan Quran yang ada hari ini disusun oleh Sayyidina Uthman, dan tulisan dia sebagainya, segala-gala dalam itu berkait dengan orang panggil resam Uthmani. Jadi berdasarkan mushaf imam. Imam itu maksudnya Sayyidina Uthman, ataupun mushaf ibu, mushaf asal lah, hak asas. Hak itu pun dikaitkan dengan Sayyidina Uthman. Yang sebetulnya seperti baru ni kita sudah bicara, ni sambungan saja, bahawa Al-Quran seperti yang ada sekarang ni sebenarnya sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Kita mengatakan ia baru ada di zaman Sayyidina Uthman, itu boleh menimbulkan keraguan. Itu berarti menceroboh kemutawatiran Al-Quran. Dan ini bercanggah dengan akidah kita umat Islam terhadap Quran. Ini Quran itu ialah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita melalui Jibril dan disampaikan oleh baginda kepada umatnya secara mutawatir. Itu ta'rif Quran, secara mutawatir. Yang ini bukan seorang dua saja yang ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, tapi sampai ke peringkat tidak perlu lagi ada sanad, seperti yang kita dapati di dalam hadis-hadis tu, haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan, tu tak ada dah Quran. Seperti mana kita kata Kuala Lumpur ada, perlu kepada sanad? Tak perlu. Berapa ramai orang duduk Kuala Lumpur tu saja, dia tidak yakin kalau dia duduk Kuala Lumpur tu. Lepas tu dalam peta dunia ada ke tak ada? Berapa butir dalam berapa buah buku peta ada Kuala Lumpur. Orang yang pergi, pengunjung kita kata pengembara mari ke Kuala Lumpur, seramai mana? Setahun saja berapa dah. Begitu juga buku-buku tentang panduan jalan raya di Kuala Lumpur, restoran-restoran di Kuala Lumpur dan sebagainya, berapa banyak? Perlu kepada sanad kalau lagu tu, perlu kepada sanad. Jadi kita tak akan percaya kalau tak ada sanad. Kalau tak ada haddatsana semua dalam kitab hadis tu, kita tak akan percaya ke? Tak mungkin. Sebab ia adalah sesuatu yang mutawatir. Sesuatu yang mutawatir ni ikutlah gapo pun, ikutlah gapo pun mesti diterima. Semua orang terima tanpa bahas, tanpa ragu, tanpa menuntut apa-apa daripada dia. Bukti, tanpa menuntut apa-apa bukti. Sebab bukti depan mata dia dah. Nak apa? Jadi Quran ini lebih daripada itu lagi. Lebih daripada itu lagi. Mutawatirnya. Mutawatir tentang, baru ni kita sudah sebut dah, tentang hifz. Tawatur hifz. Mana orang hafal Quran ni bukan seorang dua. Bila? Baru je kau hafal ramai ni. Sejak Nabi lagi. Ramai dah. Selama mana? Sampai ke peringkat tidak mungkin selama ni akan pakat untuk pelawak, untuk berdusta. Tak mungkin. Seperti selama ni orang kata Kuala Lumpur kapal terbang berapa kali sehari, berapa kali sehari Kuala Lumpur dah, kereta berapa kali sehari. Tiba-tiba kita nak rang tentang Kuala Lumpur, tak pernah sampai.
Dan semua pakak ni, semua pakak pengunjung daripada luar negara, hak duduk jalan Kuala Lumpur tu sendiri, hak duduk di Kelantan, semua pakak kata Kuala Lumpur tu ada, padahal tak ada dek pun. Boleh ke lagu tu? Tak mungkin. Benda lagu tu lagu mutawatir. Tak mungkin, pakak tu tak mungkin. Jadi kalau kita kata di zaman Sayyidina Uthman, sekurang-kurangnya, apalagi kalau kita baca sejarah Al-Quran yang tertulis kemudian, nampak benar perubahan dia tu dari semasa ke semasa, nampak tidak ada mutawatir Quran itu. Lagu tu ke akidah kita? Lagu tu ke akidah kita? Kalau lagu tu punah dah lah. Punah. Jadi semenjak zaman, walaupun kita kata setakat semenjak Sayyidina Uthman itu mutawatir. Setakat Sayyidina Uthman itu tidak mutawatir. Tak boleh. Bermakna berapa puluh tahun dah situ Quran tidak mutawatir. Daripada Nabi sampai kepada Sayyidina Uthman, orang Islam duduk agapo selama ni? Sahabat-sahabat duduk agapo? Tak pernah sahabat. Dalam keadaan baru ni kita sudah sebut dah, Nabi SAW kata, la taktubu anni syai'an siwal Quran, jangan kamu tulis apa-apa daripada aku selain daripada Quran. Tiba-tiba sahabat awak tak percaya. Nak sabar kau dengan jiwa sahabat, dengan peribadi sahabat yang kita kenal, yang kita maklum sanggup mati kerana Islam, sanggup berkorban segala-galanya kerana Islam, dapat kena tulis? Tak boleh. Dan secara tidak langsung ia berarti orang-orang sudah pandai menulis. Kalau tidak, dia larang awak dia tulis. Jangan tulis gapa-gapa daripada aku selain daripada Quran. Maknanya mereka boleh menulis. Kalau tidak, apa arti larang? Dah tak boleh menulis, tak payah larang. Tak payah larang. Bermakna sahabat-sahabat tu boleh menulis, ramai boleh menulis. Kalau seorang dua yang boleh menulis, tidak mutawatir dari segi tulisan. Tawatur itu, tawatur Quran ini, supaya tawatur benda lain lah. Kalau hak mutawatir itu, dia bukan dari segi orang ingat saja, orang tulis, orang hafal, orang duduk bincang, orang duduk, semua ramai, bukan seorang dua. Nah itu maksud tawatur. Jadi tawatur tu salah satunya ialah tawatur kitabah. Tawatur mutawatir dari segi tulisan dia. Kalau orang hafal tapi tulisan tak ada lagi, boleh diragui. Ya, kalau orang hafal ni betul-betul lagu tu ditulis hak Nabi nak. Misalnya Sayyidina Uthman, atau kita katalah semua sahabat lah, tak apa, semua sahabat sepakat atas tulisan lagu tu. Dia nak pastikan lagu mana, lagu mana sebenarnya Rasulullah SAW nak. Kau dia pakai buat sendiri, tulisan ni lagu ni nak tulis. Banyaklah tidak serupa dengan tulisan Arab biasa ni. Ya, kita duduk pertahan sangat tu, ngomong sangat, kata tak boleh ubah. Kena lagu ni. Inilah mushaf apa ni, resam Uthmani, tak boleh ubah. Apa ngomong sangat. Kalau tidak hak Nabi SAW tak perlu gomong sangat sampai setara tumor tu. Kalau tidak hak Nabi. Ini kira-kiranya daripada Nabi SAW lagi diyakini gitu tulisnya. Tak boleh tulis lagu lain. Dan mutawatir, siapa kena ni lagu tu. Bahkan di banyak universiti memang dia ada mengaji bahagian imla, tulisan Quran. Bukan dari segi apa saja. Dia suruh tulis lagu mana nak tulis. Lagu mana nak tulis. Wa amilus salihat ini ada alif ke, lepas ha tu ke tak ada alif, dan sebagainya. Lagu mana cara nak tulis. Sampai begitu sekali dijaga mana Quran ini. Tiba-tiba kita kata baru ada setakat zaman Sayyidina Uthman. Yang sedihnya, tapi ramai orang kita ni dia tak sampai ke situ, tak sampai ke situ. Dia kata mutawatir tak tahu gapo dah. Mutawatir dari segi tulisan tu mutawatir ke tidak? Kalau mutawatir bagaimana dalam sejarah, dalam kitab-kitab sejarah Quran ni, yang sebenarnya ini serangan musuh Islam terhadap Quran. Itu yang boleh kita kata. Seperti mana dalam hadis-hadis ada hadis maudhu' ni pula gitu juga. Tapi ramai orang tak sedar.
Tak sedar. Jadi dia duk ingat memang lagu tu lah. Kalau mutawatir semua, hak tu mesti pegang ke berapa kemudian ada perubahan pula. Berapa kemudian ada perubahan pula. Dan kita insya-Allah akan buktikan kemudian ada perubahan. Bahkan di zaman Sayyidina Osman lagi tidak tentu. Kalau kita menerima hak kata tak ada titik, tak ada baris ke apa tu, memang tak ada lagi. Mengikut yang dipahami oleh ramai orang, memang tak ada lagi. Tak ada titik, tak ada baris. Bermakna hak mana sebenarnya yang dikehendaki? Misalnya ya'lamun ke ta'lamun, ya'malun ke ta'malun. Walaupun kita kata atas iya sebutir, dia kata sebutir, tukar dah lagu lain. Hak mana saya dikehendaki? Dan kenapa sekarang ni kita tulis, misalnya kita pilih salah satu daripada hak ta'lamun, kita kata bukan ya'lamun seperti yang tulis sekarang. Jadi hak ya'lamun dulu tu salah kah? Bapa Sayyidina Uthman tu bila dia tulis, dia biarkan umat dia dalam keadaan tak jelas. Dan kalau boleh, apa yang kita bubuh titik lah ni, salah lah kita bubuh titik. Tak usah bubuh lah, biar boleh jadi orang baca ya'lamun tu boleh jadi juga, ta'lamun pun boleh jadi juga. Walaupun kita kata hak tu setakat hak ada dalam qiraat hak mutawatir, iyalah kita duk bincang pun sekadar tu lah. Tak pergi jauh, tak usah pergi jauh lagi, tak usah, sekat tu saja. Kalau berdasarkan qiraat mutawatir, dia akan ada lagu tu. Lepas tu siapa salah? Sayyidina Uthman kau salah, kau kita. Kalau betul dia tidak ubah titik tu dengan sebab ada qiraat hak kata ya'lamun, ada qiraat hak kata ta'lamun, betul lah dia. Jadi salahlah kita apa yang kita ubah ta'lamun. Menetapkan begitu, menetapkan sesuatu yang tidak sepatutnya ditetapkan, salahlah. Baik, kalau yang kita ni betul, kita dah apa belakang mana-mana, dah apa-apa Quran hak tu lah, katakanlah tulis ta'lamun, ta'lamun. Jadi Sayyidina Uthman tu apa dia tidak ubah titik lagu tu, jadi keliru. Siapa dia pula tentu kemudian ni bahawa nak kita kena tarjih ta'lamun bukan ya'lamun? Siapa yang menentukan? Kalau kita kata ini berdasarkan qiraat Nafi atau qiraat Asim, ta'lamun, qiraat Adi kata ya'lamun, apa yang melebihkan qiraat Asim tu dalam keadaan kedua-duanya adalah mutawatir untuk kita bubuh titik ta'lamun? Apa kelebihan? Ini persoalan yang tidak pernah orang fikir. Nama dia begitu, tidak faham. Padahal benda tu boleh menimbulkan keraguan di dalam Quran. Quran tu sebenarnya la raiba fi, tidak ada sebarang keraguan. Tak ragu lagu mana. Kata tak boleh berubah Quran ni, satu huruf pun tak boleh, baris pun tak boleh, titik pun tak boleh. Dah di satu pihak kata begitu, di satu pihak pula kata betul lah kau. Hak mana saya nak pakai? Tidakkah pening kepala? Orang Syiah kata, tak usah duduk kata kau kami lah, kami ubah Quran, kami ada tambah, ada kurang Quran. Buat-buat mu tu sendiri tengok. Tak usah cakap orang lah, mu sendiri pun tidak kurang daripada kami juga lagu tu. Habis kita tu benar. Dia pasal perakak dulu, lepas tu dia elok-elok kita, kena habis kita dah. Kita pun tak boleh kata ke dia, kita lebih kurang dia juga. Super. Tengoklah dalam sejarah Quran apa yang orang panggil mushaf tu. Mungkin semula kalau perlu kita akan kemukakan. Mushaf tu dari satu mushaf ke satu mushaf tak serupa. Hak ni mushaf Abu Bakar, hak ni mushaf Umar, hak ni mushaf Uthman, ada dah. Hak ni mushaf Ali, hak ni mushaf Ibnu Abbas, hak ni mushaf Ibnu Mas'ud. Dah banyak lagi, tak serupa satu sama lain. Bila benda ni ada? Bila benda ni ada? Start bila? Start sampai Nabi ke dia tulis gitu? Nabi ajar? Atau dia tulis sendiri? Lepas tu sampai bila benda tu ada? Dah kata sampai zaman Sayyidina Uthman tu bakar semua. Katakanlah semua sahabat lain bakar, hak ni saja nak diterima. Macam mana ada lagi yang orang boleh sebut tu? Ya, orang boleh sebut tu. Ada lagi. Kalau orang kata tak ada dah mushaf, tak ada mana, memang ada. Kalau kita kata tak ada, tak payah tu lah dalam mushaf tu. Dalam kitab hadis pun ada sebut kadang-kadang. Al-Hayyul Qayyum jadi Al-Hayyul Qayyam mengikut qiraat Sayyidina Umar. Apa boleh jadi hak tak reti qiraat, hak tak reti gapo juga, dia kata salah kan?
Padahal Ibn kata dalam Bukhari ada Al-Hayyul Qayyum. Pada makna apa maksudnya? Apa maksudnya? Walaupun dia kata bahaslah dari segi ilmu saraf, qayyam itu asal dia qaywam. Qaywam. Patu buai wa tu. Jadi qayyum. Jadikan dia. Qaywam itu ia tu masuk dalam ia. Jadi qayyum satu. Asal dia qaywam. Bahaslah ke mana-mana pun tak serupa dah. Dari segi bunyi tak serupa dah. Walaupun kita kata dari segi ilmu sarahnya, kalau kita kaji pergi jauh lagi lebih kurang serupa. Iyalah kalau kita kata begitu. Tapi dari segi bunyi itu tak serupa dah. Dan dikatakan hak ni orang ni. Jadi dia nak baca lagu tu. Kalau kita kata masuk, dia baca ke dia? Banyak persoalannya. Ya benda ni memang rumit. Hak ni pun tak selesai lagi ni. Masalah hak asah tu. Quran ni hak duduk dekat tian ni, duduk di zaman Sayyidina Uthman ke duduk zaman Nabi. Hak ni pun tak selesai. Dia kena selesai hak ni dulu. Selesai banyak perkara. Yang nak dibincangkan banyak perkara. Jadi kena selesai hak ni dulu. Hak kebanyakan duduk katanya hak ni zaman Sayyidina Uthman. Tapi pada masa Salamah bin Al-Aqwa' semaya ni, mushaf tu ada lagi ke tak ada? Mushaf tu ada lagi ke tak ada? Ramai yang kata tak ada dah juga. Bapa tak ada. Dan kalau kita kata hak zaman Nabi pun memang tak ada. Kita sudah ayat dah baru ni. Dia ada sementara saja di situ. Tapi oleh kerana keberkatan dia tu bekah tu, Nabi SAW mengambil kira benda tu. Dan sahabat-sahabat dia pun ambil kira tempat tu. Kalau semata-mata hak letak di zaman Sayyidina Uthman, apa lebihnya? Jadi lebih ke? Semaya dekat tiang hak ada Quran yang diletakkan di zaman Sayyidina Uthman, apa jadi lebih? Kita jadi lebih ni fadilat-fadilat dia kalau kait dengan Nabi, barulah ada kelebihan dia. Bukan berkait dengan Sayyidina Uthman letak tu untuk apa? Kalau ia apa pula? Nak suruh jadi ada lebih situ. Kalau letak lain tak lebih. Supaya Quran. Ambil Quran lain letak dekat tiang lain, tak ada lebih ke? Tiang tu. Kalau semata-mata ada Quran dekat. Tidak. Ini cerita benda lain ni. Sebab tu kita mengatakan ada dalam hadis Bukhari ni tiang mushaf tu zaman Nabi. Kalau Nabi SAW sendiri buat lagu tu, nasabahlah sahabat tu. Nasabah. Sebab Nabi sendiri ada buat. Tapi kalau Nabi tidak buat, orang lain yang buat, apa nak tunggu gitu? Panitia lain tak ada Quran. Bapa tidak letak. Dan Quran sudah banyak dah sampai Sayyidina Uthman. Pakat tulis dah. Nah. Kalau hak sebelum pada tu kita kata nak sabar bukan tak ada. Tapi hak selepas pada tu sudah banyak. Apa tak letak di setiap tiang? Supaya orang boleh salin, orang boleh tengok. Kenapa di situ saja? Dan Salamah ni duk cari situ. Itulah yang kita baca dalam hadis Bukhari baru ni kan. Tengok sekali lagi, kita baca sekali lagi ya. Hadis 472, kata Yazid bin Abi Ubaid, aku selalu pergi bersama Salamah bin Al-Aqwa'. Pergi itu maksudnya pergi ke masjid Nabi SAW. Beliau selalunya bersembahyang dekat tiang yang berhampiran dengan Al-Mushaf. Bermakna hak dalam bracket tu kan, hak dalam kurungan tu tak ada dalam lafaz hadis itu, cuma difahami. Itu yang difahami. Kita kena kata begitu, barulah betul. Kalau tidak jadi celaru. Misalnya aku selalu pergi ke masjid Nabi SAW, tak ada dalam hadis tu. Berhampiran dengan Al-Mushaf, berhampiran dengan tempat Al-Mushaf, bukan berhampiran dengan Al-Mushaf. Kalau berhampiran dengan Al-Mushaf, seolah-olahnya Al-Mushaf tu ada lagi pada masa tu situ dekat dia tu. Padahal tak ada dah. Padahal tak ada dah. Maka Al-Mushaf itu maksudnya Al-Quran. Maka aku pun bertanya, wahai Aba Muslim, kenapa aku nampak engkau memilih bersembahyang dekat tiang ini?
Bapa ni selalu nampak duduk pasal dia tu, hamba bebasan dia. Yazid bin Abi Ubaid tu dia duduk pergi semua. Bapa dia pilih sini? Beliau menjawab, kerana aku melihat Nabi SAW memilih bersembahyang dekatnya. Nabi SAW pun pilih situ. Bukan ada kena mengena dengan Sayyidina Uthman, kena mengena dengan Nabi ni, sahabat dia turut ni. Bukan kerana ada kena mengena dengan Sayyidina Uthman. Cuba kita tengok muka surat 917. 917. Tengah tu bahagian yang keberapa tu, tulis tebal sikit tu. Hadis Salamah ini selain dikemukakan oleh Bukhari, dikemukakan juga oleh Muslim, Ahmad dan lain-lain. Muslim, Ahmad dan At-Tabarani di dalam Al-Mu'jamul Kabir meriwayatkan satu lagi hadis daripada Yazid bin Abi Ubaid daripada Salamah, tetapi melalui saluran yang lain, iaitu saluran Hammad bin Mas'adah. Ia diharap akan membantu kita sedikit sebanyak dalam usaha mendapatkan gambaran yang lebih jelas berhubung dengan hadis Bukhari di atas. Jadi kalau kita perhati, sebab hadis ni dalam satu perkara, kita tak boleh tengok setempat, kena tengok tempat lain. Lepas tu kena tengok pula riwayat tu daripada siapa? Daripada orang yang sama. Orang yang sama. Cuma peringkat bawah dia saja lain. Peringkat bawah dia saja lain. Macam di sini daripada Hammad bin Mas'adah. Tu dengan sanad dia tu kita kemukakan, haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Muhammad bin al-Muthanna wal lafzu ibn al-Muthanna qala Ishaq akhbarana wa qala ibn al-Muthanna haddatsana Hammad bin Mas'adah an Yazid yani ibn Abi Ubaid an Salamah wa huwa ibn al-Akwa' annahu kana yataharra mawdi'a makanil mushaf. Cuba perhati itu, perhati Arab, mawdi'a makanil mushaf. Yusabbihu fihi wa dhakara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yataharra dhalika al-makan wa kana baina al-minbar wal qiblah qadru mamarri syah. Bermaksud Hammad bin Mas'adah meriwayatkan daripada Yazid bin Abi Ubaid bahawa Salamah bin Al-Akwa' selalu memilih tempat di mana pernah ada mushaf, bukan di mana ada mushaf, kena bubuh tu, untuk bersembahyang, yang ini sunat. Sebab yusabbihu, perkataan itu digunakan untuk sembahyang sunat. Beliau menyebutkan bahawa Rasulullah SAW selalu memilih tempat itu. Jarak di antara mimbar, ini cerita lain, jarak di antara mimbar Nabi SAW dengan kiblat, yang di dinding masjid Nabi di sebelah kiblat, ialah sekadar dapat lalu seekor biri-biri. Hal ni kita sudah bincang dah dulu. Cuma oleh kerana dia sebut sekali di sini, disebut juga, padahal dia tak ada kena-mengena dah dengan hak tiang mushaf tu. Di dalam riwayat ini tidak tersebut perkataan al-ustuwanah, tiang, tak ada dalam riwayat. Tapi dalam riwayat Bukhari ada. Dalam riwayat Bukhari ada. Dalam riwayat Muslim ni tak ada. Tidak juga tersebut perkataan inda sebelum perkataan al-mushaf. Kalau dalam riwayat Bukhari ni ada. Cuba kita perhati. Fa yusalli 'inda al-ustuwanah allati 'inda al-mushaf. Ada 'inda. 'Inda yang kedua. Tetapi di dalamnya tersebut dua perkataan yang artinya lebih kurang sama saja, iaitu maudhi'a dan makana. Ini adalah riwayat Muslim. Jadi cuba kita perhati, kana yataharra maudhi'a makanil mushaf. Maudhi'a makna tempat juga, makani makna tempat juga, lebih kurang. Di mana berlaku tasawuf, tetapi di dalamnya tersebut dua perkataan lebih kurang sama, iaitu maudhi'a dan makana. Di mana berlaku tasarruf perawi. Kita kata yang jadi gini ni, yang jadi tak terang ni pasal pindaan perawi, tasarruf perawi. Di mana berlaku tasarruf perawi di sini dalam hadis ini? Setelah menimbang arti lebih kurang sama saja, arti maudhi'a dan makana, perawi mendapati semacam pengulangan berlaku di situ. Semacam pengulangan berlaku di situ. Maka perkataan maudhi'a diganti mereka dengan perkataan indah. Maudhi'a tu
Boleh juga dekat-dekat juga dengan makna inda. Inda makanil mushaf, gitu. Kemudian dihadzafkan, yakni dibuangkan pula perkataan makana. Jadi indal ustuwana allati indal mushaf, inda makan. Inda tu ganti maudhi'ah. Gitu. Itu halus sikit lah, kena perhati lah. Ketika itu jadilah ayatnya indal ustuwana allati indal mushaf, dalam riwayat Bukhari hak tadi yang kita baca terjemahannya tadi. Perawi-perawi, ni kaedah hadis lah ni. Perawi-perawi sering kali menukar ganti perkataan-perkataan yang terdapat di dalam sesuatu riwayat dengan perkataan yang lebih kurang sama artinya pada pandangan mereka. Pada pandangan mereka. Pindaan dirasakan perlu terutamanya apabila terdapat kekusutan dan pertindihan makna seperti di dalam hadis di atas. Jadi maudhi'ah dengan makan lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Dan maudhi'ah boleh juga dipakai dengan makna indah. Boleh juga. Perihal dibuang perkataan makan selepas perkataan indah adalah sesuatu yang lumrah. Dia diharuskan menurut kaedah bahasa Arab. Lepas tu kita kata buang makan selepas indah ni yalah kah? Yalah kah? Dari segi kaedah bahasa Arab tu dulu betul ke lagu tu? Betul. Tidak salah. Boleh buat lagu tu. Bukan sekadar itu sahaja, malah ia dianggap sebagai salah satu seni bahasa. Seni bahasa tu buat-buat lagu tu. Masuk dalam balaghah. Kaedah itu dipanggil majazul hadzf. Majaz buat. Itu kaedahnya. Kaedah ini banyak sekali terdapat di dalam Al-Quran, Al-Hadis dan syair-syair jahiliyah yang boleh dijadikan bukti dalam bahasa Arab. Kalau syair hak kemudian ni orang tak kira, syair hak selepas daripada Islam, lepas pada zaman sahabat ke apa, orang tak kira tu syair. Tak boleh buat dalil. Orang panggil dalam istilah dia tak boleh buat syahid. Tak boleh buat syahid. Antara contoh penggunaannya di dalam hadis ialah khawkhatu Abi Bakar. Kita sudah jumpa dah dulu dalam risalah dulu. Pintu kecil Abu Bakar. Perkataan yang dibuang dalam rangkai kata ini ialah bait atau manzil. Sebelum dibuang begini adanya, khawkhatu baiti Abi Bakar. Pintu kecil rumah Abu Bakar. Apakah kita kata pintu kecil Abu Bakar? Abu Bakar tu tubuh dia ada pintu kecil ke? Takkan lagu tu, ataupun ikutlah kita kata tidak tubuh di baju dia, di dahi dia ke di mana-mana, takkanlah kita nak kata begitu. Mestilah rumah di situ. Pintu kecil rumah Abu Bakar. Memang waktu pun yang dibincangkan, yang dimaksudkan. Hak Nabi kata tutup belaka semua pintu kecuali pintu Abu Bakar. Okay, kita sudah bincang dah dulu. Kecuali pintu Abu Bakar. Jadi pintu Abu Bakar tu kan pintu rumah lah. Rumah tu dibuat. Begitu. Dalam bahasa mana-mana pun ada benda-benda lagu ni. Antara contoh penggunaannya di dalam syair jahiliyah pula ialah apa yang diungkapkan oleh Aqil bin Ullafah Al-Murri di dalam serangkap syairnya ini. Ini syair jahiliyah. Dia kata wa kam 'inda Salma juttu ba'da rahiliha, wa kam 'inda Salma juttu ba'da rahiliha bidam'in a'anathu ad-dumu'us sawafiku. Itu syairnya. Bermaksud sering kali dekat Salma kucurahkan air mata sepemergiannya. Air mata darah juga telah kucurahkan. Dia kata tak sekira lah hak mengarut dia tu, tak sekira. Dia tak kira. Tapi dia boleh jadi bukti dalam bahasa, boleh jadi syahid. Hak dari segi mengarut dia, tu ketepikan. Memang gitu kaedah bahasa. Kalau kita nak ambil bersih belakang sebuah Quran, mana boleh. Bagaimana penyair akan mencurahkan air mata dekat Salma kalau Salma telah pergi jauh meninggalkannya? Kan dia kata selepas dia pergi,
Lepas tu dia kata aku duduk jerit dekat Salman. Jerit dekat Salman mana dia gida. Dalam ayat tu juga, dalam ayat dia tu juga dia ayat gida. Salman tinggal dia. Salman tinggal dia, lepas tu dia jerit dekat Salman, kata dia. Berapa banyak? Berapa lama? Aku duduk jerit. Bukan sekadar air mata biasa, air mata darah pun aku tuah dah, kata dia. Punya gilanya kepada Salman tu. Jawabnya ialah penyair telah menggunakan majazul hadf di sini. Memanglah dia dari segi bahasa ni kan, memang gitu. Tak secara isi dia. Tak secara isi dia. Kita kira dari segi penggunaan bahasa dia tu lebih jadi orang-orang dia hak mana-mana pun kata memang bisa lah. Bisa dia duduk situ. Bisa dia tu duduk situ. Dia ada guna majaz lagi. Artinya ialah dia telah membuang satu perkataan di antara perkataan inda dan salma. Supaya dalam hadis tadi ada guna inda. Lepas tu ada buang di situ sesuatu. Perkataan yang dibuangnya ialah manzil atau bait. Jadi asalnya ialah wa kam inda manzili au baiti Salma. Seringkali dekat rumah Salma yang telah ditinggalkan, maksudnya dekat rumah tu. Sama lah juga dengan hadis di atas. Serupa dengan hadis kata pintu kecil Abu Bakar tu. Pintu kecil rumah Abu Bakar biasa. Ni dekat Salma, dekat rumah Salma. Salma tak ada dah. Pergi dah jauh. Biasalah orang kalau sedih ke dia pergi cari tempat tu lah. Tempat kasih dia tinggal tu. Duk jerit situ. Tapi apa dia kata dekat Salma? Sebab Salma di hatinya dekat, walaupun dia telah pergi jauh. Macam dia duduk jerit dekat Salma, Salma duduk ada situ. Tu gambaran dia tu halus. Gambaran dia tu halus. Samalah juga dengan hadis di atas. Yang disebut ialah indal mushaf sahaja, tetapi sebenarnya satu perkataan telah dibuang di tengahnya, iaitu perkataan makana. Kalau sebut makana tu kita tahulah bahawa Quran tu pada masa Salamah duduk semayang tu tak ada dah. Tapi itu bekas dia, tempat dia. Pernah Quran duduk situ. Takdirnya ialah kira-kiranya lah, inda makanil mushaf, dekat tempat al-mushaf, mana tiang yang berada dekat tempat al-mushaf. Maksudnya ialah dekat tempat di mana dahulunya terletak al-mushaf atau al-Quran. Dulu bukan pada masa tu. Bahkan ketika Nabi duduk semayang, lepas pada ada Quran situ, lepas tu tak ada. Memang tak ada dah. Zaman Nabi lagi tak ada dah situ. Kita sudah bicara dah baru ni, bila tak ada dan kenapa tak ada. Dan ada tu selama mana, untuk apa, kita sudah bicara dah sebelum pada ni. Tidak semestinya al-mushaf itu sendiri masih ada di situ ketika Salamah bersembahyang lama selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Bahkan di zaman Rasulullah sendiri pun al-mushaf itu diletakkan dekat tiang berkenaan selama beberapa ketika sahaja, iaitu sementara ia selesai disalin oleh segolongan sahabat yang belum memiliki. Sejumlah 86 surah Makkiyah. Surah-surah turun Mekah dah. Macam mana sahabat-sahabat Ansar nak tahu? Sahabat-sahabat di Madinah, tentulah dia tak tulis lagi. Bila Nabi SAW pergi ke Madinah, dia kerja dia buat antara hak mula-mula buat masjid. Bila buat masjid tu letak selalu situ. Mana Quran dah tulis setakat hak ada tu. Jadi hak duduk Mekah pun tidak semesti juga dia tulis habis lagi. Apa lagi lah kalau hak duduk Madinah, memang dia duduk Madinah. Jadi nak tulis lagu mana, nak salin lagu mana. Untuk apa Quran itu diletak? Untuk disalin lah. Ada faedah. Mana sudah tulis dah. Jadi hak kata tidak tulis zaman Sayyidina Uthman, hak mana? Lepas tu kalau Abu Bakar pergi tu hak Nabi ni dah, sampai kepada zaman Sayyidina Uthman, dia ubah hak apa? Dah kalau betul dah. Itu bendanya tanda tanya. Dia ubah hak dia. Kalau betul dah.
Dan kalau betul dah, apa tidak saya bahas dulu lagi sama Sayyidina Abu Bakar? Apa tunggu sama Sayyidina Uthman? Apa? Nak suruh jadi tidak mutawatir Quran kau? Dia pergi situ lah. Dia pergi situ. Nak suruh jadi Quran ni tidak mutawatir. Bila kita kata hanya zaman Sayyidina Uthman, jadi sebelum pada tu mana tidak sah. Jadi hak letak situ untuk salih tu apa hak tak betul. Nabi letak. Tak pernah sabar. Suruh salih hak tak betul. Pas Sayyidina Uthman lebih berwibawa lah daripada Nabi SAW. Apa gitu? Ini benda yang perlu fikir. Kadang-kadang waktu saya bahas dengan meluas benda ni. Orang biasa kita tak kira dah lah ni. Tak kira dah. Alim ulama sendiri pula gitu juga. Dia tak fikir boleh jadi apabila bertembung situ mati. Tak bertembung tak apalah. Kalau sudah belaga mati. Mati tu masuk 10 tahun ni lah yang Musa Habsyi tu jadi Syiah. Benda-benda gini, benda-benda gini, dia orang alim. Orang lah alim lah, pun kalau fikir sepuluh dia, nak jadi lagu mana? Sama ada dia buat biarlah. Ini muka ijmuk. Ijmuk atas hak mana? Tu benda je yang rumit sangat. Sebenarnya benda ni berat. Sikit-sikit lagi boleh jadi geger pula dah. Dia kata zaman Nabi pula dah. Quran ni sudah dikumpul, ada dah Quran betul. Kalau tak ada cuba dia berfikir. Mana tulis saya tu mana-mana orang buat. Mana-mana. Ataupun kalau hak Nabi sudah ada gini, kita ubah. Mana-mana boleh ubah. Tak pernah sabar tu. Lepas tu di mana kemutawatiran Quran? Hak akidah. Kita semua terus caralah. Siapa-siapa tu sejarah. Kan kita kata Quran ni mutawatir. Jadi mutawatir lah. Sekurang-kurang je dari segi tulisan tidak mutawatir. Kalau kamu kata orang hafal berlaku apa? Dari segi tulisan tidak mutawatir. Dah kalau tidak mutawatir apa yang gomong gitu mungkin? Patut dalam hadis ni sendiri sebut di zaman Nabi SAW mushaf tu ada. Mushaf mari mana pula kalau orang tak tulis? Mushaf mari mana kalau orang tak tulis? Hak kita kata tadi, la taktubu anni syai'an siwal Quran tu hak mana? Jangan tulis apa-apa daripada aku selain daripada Quran tu duduk mana? Hak tu. Jadi mana sahabat-sahabat ni hadis pun tak tulis, Quran pun tak tulis lah. Dah tak ada. Kalau ada masing-masing tulis. Masing-masing tulis je. Kalau jauhi kita dah. Kalau jauhi kita kejut. Orang pergi ke apa ni, negara Arab, orang pergi ni Mekah ni lah, nak buat haji, kejut dia tulis kot jauhi kan. Hak kastan Arab tu kejut. Apa nama dia lagu ni nah? Dia kata dia tulis nama dia je. Ma'ladin lah. Ma'ladin bin lah. Tapi kadang-kadang kita tak sebut bin tu kan. Ma'ladin lah. Lepas tu mak tu dia tidak tulis mita. Moga jadi Rumi. Kalau ni kan dia semua padu Rumi. Mi alih to. Dia bukan bagi data A tu ditukar kepada alih. Mat la dinalahu. Arab baca dah. Dia ni mati tak ada agama. Dia ni mati tak ada agama. Susah jadinya. Tu kan. Jadi adakah ikut surat dia nak tulis mat mita boleh mi alif to boleh gitu kok zaman Nabi. Siapa dia yang cek? Dia nak pelaga dengan hak mana nak tahu betul tu tulisan tu. Seperti mana kalau dia hafal, dia baca daripada Nabi, dia baca daripada sahabat lain. Nabi SAW baca dalam sembahyang, baca lagu ni betul je. Kan ada panduan, hak tulis mana panduan? Tu benda je. Mana panduan? Kalau kita tak terima hak ni zaman Nabi SAW. Letih. Tak apa. Jadi sahabat-sahabat hak tak ada milik sejumlah 86 surah dah turun Mekah tu secara umumnya. Kerana itulah Maulana Syabbir Ahmad Uthmani menulis, wa taharrihi dhalika li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihi la li kaunil mushaf fihi. Syabbir Ahmad Uthmani ini orang alim besar.
Syekhul Islam yang pertama Pakistan. Dia tulis kitab Fathul Mulhim, Syarah Muslim, tapi tak ada sudah, mati. Fathul Mulhim 3 jilid. Ini dalam bahasa Arab. Buat tadi tidak sudah tu lah. Maulana Taqi Uthmani mari kemudian sudah tu. Jadi 9 jilid semua. Lebih 9 jilid sebab hak 3 jilid mula-mula tu dia tulis saya halu. Tulis halu besar kitabnya. Jadi lebih kalau cetak super hak Taqi Uthmani cetak takmilah Fathul Mulhim tu lebih 10 jilid. Jadi dia kata cuba sebati. Bermaksud Salamah memilih persembahyang dekat tiang itu bukan kerana al-mushaf ada di situ. Mana tak ada. Tetapi kerana Rasulullah juga telah memilih bersembahyang di situ. Itu dia kata. Ketika bincang hadis inilah hadis Muslim. Namun kemusykilan tetap tidak terungkai sepenuhnya. Walaupun dia kata begitu dah, tapi tak terungkai. Ialah sebahagiannya terungkai lah. Kenapa pula Rasulullah SAW memilih untuk bersembahyang di situ? Itu persoalan. Hak tu dia tidak berjelas. Cuma dia kaya Salamah sembahyang situ Quran tak ada. Bukan kerana Quran ada situ. Kalau Quran ada situ nak apa dua, kalau nak apa kalau kita kata ada. Tapi kerana Nabi pilih sembahyang situ. Soalan seterusnya. Apa Nabi pilih sembahyang situ? Hak tu dia tidak jawab. Perkataan yataharra terbit daripada perkataan taharri. Taharri berarti memilih, mencari-cari atau mengintai-intai peluang. Kenapa Rasulullah SAW mengintai-intai peluang untuk bersembahyang dekat tiang itu? Itu persoalannya. Tentulah ada sesuatu yang menarik beliau. Apa bendanya sesuatu itu? Apa benda? Bagi penulis, kerana tempat itu adalah salah satu tempat yang diberkati di dalam masjid Nabi SAW. Kenapa pula ia diberkati? Soalan seterusnya. Kenapa pula? Kerana di situ pernah terletak al-mushaf atau Al-Quran yang merupakan rujukan, punca atau ibu kepada mushaf-mushaf dan Al-Quran yang lain. Benda kedudukan mushaf tu setahu tu lah pentingnya. Jadi apa tidak berkat? Itu benda hak berkat. Banyaklah kalau kita tengok contoh-contoh keberkatan hak Nabi SAW duduk sebut, misalnya ma baina raudati wa minbari, ma baina baiti, bukan baiti bukan raudati, ma baina baiti, raudah tu kemudian, istilah kemudian kan, ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil jannah. Itu hadisnya. Kawasan di antara rumah tu raudah, kemudiannya orang panggil sebab hadis tadi lah. Kawasan di antara rumahku dan mimbarku dari masjid Nabi adalah satu taman dari taman-taman syurga. Kemudiannya orang kenali tempat tu sebagai raudah. Sebab apa? Sebab adalah hadis tu kata. Jadi satu taman dari taman-taman syurga, raudah. Mestilah ada kelebihan. Tidak sama. Walaupun orang tu pergi semayang Masjid Madinah, memanglah pahala dia tu lebih daripada tempat lain. Tapi tempat lain dengan situ mana lebih situ. Kan dia ada tempat-tempat yang lebih tu. Apa lebih? Syekh Ya'qub Al-Bayani Al-Lahuri di dalam syarah Bukharinya yang bernama Al-Khairul Jari juga menyebutkan itulah sebabnya kenapa Rasulullah SAW memilih bersembahyang di situ. Kalau orang tak ada kitab Al-Khairul Jari ni, dia boleh tengok dalam Hasyiah Sahih Bukhari, cetakan Pakistan, cetakan India tu tepi itu. Dia pun petik juga hak ni Syekh Ya'qub Al-Lahuri, Lahur ni orang Lahur, orang Pakistan. Dia pun kata lagu tu juga. Itu sebabnya. Sebab Quran ada situ dulu. Walaupun Syekh Zakaria juga seperti Al-Aini dan ramai lagi tokoh-tokoh yang lain mengaitkan Al-Mushaf dekat tiang tersebut dengan zaman pemerintahan Sayyidina Uthman. Kita selalu petikkan Syekh Zakaria, memang dia hebat. Tapi bukan bermakna apabila kita petik, kita ambil seseorang tu semua kita kena petik, kita kena setuju dengan dia. Tak mesti gitu. Kita tak setuju pun tak apa, asal ada dalil.
Asal ada dalil. Dan tidak setuju dengan dia bukan berarti kita benci dia. Kita tak sepakat ulama. Ulama pun dia ada kaedah. Kalau orang lain guna kaedah, tidak salah. Bahkan sepatutnya gitu, barulah hidup ilmu. Kalau tidak jadi muqallidin belaka lah, pak turut bukan dalam sebab pak turut belaka. Pak turut dalam segala benda. Kalau hak nama agama kan, pak turut belaka. Tak kira lah dalam bidang ke apa. Dia kata itu ada musahada kat dia tu zaman Sayyidina Uthman, bukan dikaitkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bahkan menyalahkan orang-orang yang mengaitkannya dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia menyalahkan waktu yang kita pantau tu. Dia menyalahkan pula orang lain yang kata ni Musa ni sampai Nabi. Tetapi beliau ada menyebut satu perkara yang menarik. Lagu tu dia ada sebut satu perkara yang menarik. Kira-kiranya kalau Syekh Zakaria ada, anak akan tanya. Saya akan tanya dia, apa dia kata gitu. Kalau dia ada lah, kita akan tanya dia. Tanya apa dia? Ini dia kata. Kata beliau dalam takrir Bukharinya, apabila menceritakan tentang sebab kenapa Al-Mushaf itu diletakkan dekat tiang tersebut, dia tulis. Sebab takrir Bukhari dia dalam bahasa Urdu. Ni dia tulis. Taake namaz padne walon mein se. Apa suka bunyi pelik kau kan? Dia kata taake namaz padne walon mein se jiska ji chahe उसमें देख कर पढ़े. Itu dia kata. Apa makna dia? Makna dia sebut dalam bracket, supaya ia dapat dibaca oleh sesiapa sahaja sambil melihatnya ketika bersembahyang. Apa letak dekat tu? Dia terima sampai Sayyidina Uthman tu, tapi bapa letak situ supaya orang-orang mana semaya tu boleh tengok hak tu kata. Tok Imam baca, dia tengok situ. Tok Imam baca, dia tengok di Quran. Itu tujuannya. Tapi kalau tujuan tu apa? Di tiang tu saja, tak letak tiang lain. No. Apa tak letak tiang lain kata? Dah buka Quran banyak dah. Ataupun kalau tidak letak tempat lain, kau pegang kau dah. Supaya zaman ni ada kau pegang Quran. Pegang Quran. Tapi dia sebut benda ni. Keterangan ini menimbulkan beberapa kemuskilan yang lain pula sebenarnya. Antaranya ialah dari mana pula para sahabat di zaman Sayyidina Uthman itu mengetahui keharusan membaca Al-Quran sambil melihatnya ketika bersembahyang? Dia tahu mana? Sahabat-sahabat waktu ikut zaman Sayyidina Uthman, dia tahu mana ketika sembahyang dia boleh tengok Quran? Dia tahu mana? Itu kemuskilan. Bukankah para sahabat itu sangat menjaga sunnah Nabi SAW dan sangat takut mengamalkan bid'ah? Ini jadi bid'ah lah. Nabi tak pernah baca tengok Quran. Sahabat-sahabat lain tak pernah baca tengok Quran. Tiba-tiba zaman Sayyidina Uthman tu pakai baca begitu. Belas semaya tengok Quran. Maknanya kalau erti baca, erti menulis, dia tak ingat Quran pun boleh tengok. Dia tengok. Sebab kita boleh baca-baca, dia tak ingat suku, tak ingat tu. Tapi kalau tengok boleh baca. Jadi boleh lah buat lagu tu. Boleh. Bukankah ada? Kecualilah kalau kita mengatakan memang itu pun salah satu maksud mushaf itu diletakkan dekat tiang tersebut di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patut pun di zaman Sayyidina Uthman atau di zaman-zaman yang lain sampai ke hari ini ramai juga orang Islam yang membaca Al-Quran sambil melihatnya ketika bersembahyang. Ia rupa-rupanya salah satu sunnah Nabi SAW juga. Kalau kita kata lagu tu kan senang. Jadi tidaklah nampak sahabat ni canggah Nabi. Benda tak ada sunnah dia mana-mana buat. Tak timbul. Dah kalau zaman Nabi lagi duduk tengok situ. Ya kita duduk miskin ni, kita duduk kata Nabi tak kerti baca. Jadi dia tengok agak dia. Nabi sembahyang dekat tu, tengok agak dia. Dan mungkin dia tak kerti baca. Tapi kalau dia kerti baca, ada faedah.
Bukan kepada orang lain saja, kepada dia juga. Kalau kita kata hak ramai, hak kebanyakannya buta huruf, apa guna letak situ untuk nak tengok? Tak pernah sabar belakang tu. Tak pernah sabar belakang. Lepas tu kita kata, kalau Nabi tengok semua, di situ bukan tempat tu imam tu, ketika sembahyang sunat, dia sembahyang situ. Tempat tu imam depan lagi. Ada ketikanya Nabi baca dengan berdasarkan ingatan dia, hafalan dia. Ada ketikanya ketika dia sembahyang sunat, dia duduk dekat tu. Dia duduk dekat tu buat gapo? Semata-mata baca Quran itu ada situ. Kalau lagu tu jadi sunnah Nabi, kita ambil Quran, letak mana-mana cepat, kita pergi sembahyang dekat tu. Dah sunnah Nabi. Sembahyang dekat Quran boleh. Siapa dia buat lagu tu? Siapa dia buat? Ini kemuskilan. Dia tidak jawab. Sekat tu je dia. Sebab apa? Dia cuba nak pertahankan sebenarnya yang tidak berasas, tidak ada asas yang kuat. Sebab tu dia hanya boleh pertahankan sekerat. Lepas pada tu bila disoal akan timbul masalah. Tak akan boleh jawab. Tak akan boleh jawab. Nak habis dah ni. Jadi orang kata Nabi tak kerti baca, tak kerti menulis. Baru ni saya rakyat dah. Memanglah betul Nabi tak kerti baca, tak kerti menulis dulu. Semasa duduk dengan orang Arab Mekah ke apa tu mula-mula, memang dia tak ngaji mana-mana pun. Semua orang Arab tahu. Jiran-jiran dia, keluarga dia, anak-anak dia tahu lah ke. Kita tahu kau orang ni ngaji mana, orang ni ngaji mana, tahu. Tak ada siapa pun kata dia pernah pergi belajar nulis ke baca, tak pernah. Orang lain ada juga, diketahui memang gitu belajar, dia tidak. Tetapi keadaan itu tidak berterusan. Tidak berterusan. Bila Nabi SAW dapat wahyu, pada ketika itu baru ni kita bicara. Jadi ulang, tak apa, ulang sekali lagi ulang sekali lagi supaya lebih jeliga, orang kata, lebih jeliga. Mula-mula Nabi SAW bila terima wahyu ke dia tu, Jibril baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia baca sekali. Sebab budak-budak ngaji Quran kan, tok guru dia aja baca sekali dengan tok guru dia. Takut-takut bila tok guru dia habis, dia tak ada nak turun. Muka baru kan. Orang kalau boleh baca dia dengan nada tak apa, tok guru baca habis ayat, baru dia baca. Dak, kadang Nabi tidak begitu, seperti budak-budak baru belajar tu kan. Dia baca sekali dengan tok guru dia sebut sepatah, dia sebut sepatah. Sedang molek tok guru dia habis, dia pun habis juga. Gitu. Memang dia baca lagu tu. Tiba-tiba tu, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Tu ayatnya. Tu. Mu tak sah duk gerak lidahmu tu, menggerakkan lidahmu tu untuk nak dapat cepat. Bapa Nabi nak dapat cepat, fikirlah. Tak biasa. Tak biasa lagi dapat benda lagu ni. Yang keduanya, nak suruh Quran ni tidak sebuah bahasa Arab lain. Tidak sebuah bahasa lain tu benarlah tu. Bahasa Arab pun tidak sama. Mana ada orang kata dalam bahasa Arab dengan dengung, dengan iklab, dengan idgham, dengan gapo. Tak ada. Keceklah bahasa Arab mana pun. Tak ada lagu tu. Misalnya kita kata apa ni? Yunfakhu. Yang mayum fakhu fis sur. Yunfakhu. Ada orang kata gitu kalau kecek biasa. Yunfakhu gitu jelah. Gitu ya. Wa bil akhirati hum yuqinun. Wa ma hum bimu'minin hum. Ada lagu tu. Ada. Orang kecek tak ada. Semua dalam tajwid tu kan tak ada, dia khusus dengan Quran saja. Waktu lagi dia kena ingat. Dia baca lagu ni. Bukan baca ikut semua baca ayat gini. Tak. Kalau hadis pun orang tak baca begitu. Ada baca dengung izhar gapo. Tak ada. Hadis pun orang tak baca begitu. Hadis tu hak kalam dia, hak dia biasa. Jadi Quran dia kena ingat tajwid lagi. Kena ingat makna dia lagi. Lepas makna dia tu sekali mari dia tidak mari lafaz tu saja, dia mari sekali dengan makna dia sekali. Seluas-luas makna tu masuk dalam dia sekali dengan hal tu.
Lepas tu dia ingat tanggungjawab dia lagi. Kalau dia tak ingat, lagu mana Tuhan suruh ayat, dosa dah lah dia, salah dah lah dia. Peringkat permulaan. Hati dia jadi turuk tu. Hati dia jadi turuk tu. Tak ada lagi cerita mu ni maksum, mu ni gini-gini. Dia tak tahu peringkat awal sangat. Itulah sebab dia turuk tu. Sepatah. Tapi bila Quran, Allah SWT jamin, Allah SWT nak kumpulkan Quran di mana? Dalam dada. Nak kumpulkan Quran tu di mana? Dalam kitab. Dalam kitab. Tuhan jamin. Dan Tuhan jamin pula dia boleh ingat, boleh faham bayanah tu, keterangan maksud Quran tu. Jadi dia tak payah fikir. Lepas pada tu dalam hadis-hadis dulu sebut, lepas bila turun ayat, dia tunduk. Sudah tu dia boleh baca lah. Panjang mana pun ayat, berapa ayat pun sekali tu. Tu kan pelik tu kan. Tidak seperti biasa. Kalau dulu dia gitu, tidak. Begitu juga dengan membaca, menulis. Dulu dia tak boleh. Memang tak boleh. Tapi lepas tu ayat tu semua boleh lah. Hak tu tak pelik. Hak tu lah mukjizat. Sebab apa? Dalam Quran kata wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wala takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun. Mu dulu sebelumnya tak boleh baca mana-mana kitab. Tuhan nak ayat kurnia dia kepada Nabi dia. Kalau kita nak ayat tak ada kau satu dulu. Kita nak ukit tu benda yang diberikan. Gapo dia? Dulu tak boleh baca kau satu. Tulis pun tak boleh. Jadi kamu dahulu sebelumnya memberi apa makna? Sebelum turun wahyu memang tak boleh baca, tak boleh menulis. Tapi selepasnya keadaannya tidak begitu, barulah ada kelebihan. Kalau dulu tak boleh baca, lepas pada tu ayat tak boleh baca, tak boleh menulis juga. Apa kelebihan? Apa perlu sebutnya? Apa perlu? Nak ukit ke apa? Nak ukit ke apa? Kenapa dia Tuhan bui? Ni kalau dia tiba-tiba boleh lebih pada orang lain, patut diungkit. Bukan senang nak belajar ni, pasal bahasa. Nak menulis biar betul, biar comel, biar kena, nak sebut ke apa semua, bukan senang. Makan masa. Tiba-tiba dia boleh. Itu berdasarkan ayat tu. Tapi orang lupa pasal apa? Pasal dia ingat itulah ummi itulah Nabi ni buta huruf. Padahal ummi tu banyak lagi makna dia. Banyak lagi makna dia. Seperti baru ni sudah disebutkan. Jadi Nabi SAW tu dikatakan buta huruf lah. Quran ini Quran ini tak ada baris, tak ada titik, tak ada gapo. Susah kalau tak ada titik. Kalau huruf Rumi tu tak apa, dia tak ada titik kan. Tapi kalau Jawi susah dah. Baru ni saya ada contoh. Misalnya payah. Kita ambil umur dia saja. Jangan bubuh titik Jangan bubuh titik. Kita boleh baca berapa? Pa alih ya ha. Okay? Pa alih ya. Kita baca payah tu tak ada ya. Kalau tidak, kalau tak ada, patah boleh. Panah boleh. Panah pilih hak mana sah. Kalau kita kata tak apa, kita boleh faham berdasarkan konteks ayat tu, tengok selepas pada jadi satu kerja nak mendengar pula tu. Patut kau satu bahasa ni orang buat lagu tu. Bahasa ni untuk memudahkan. Tiba-tiba jadi dia kata ada perkembangan. Mula-mula memang lagu tu jadi baru je ada titik ni. Itu perkembangan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ni tak menentu lagi zaman Nabi SAW. Tak maju lagi. Jadi Tuhan nak pilih bahasa kok tidak maju, tidak tepat. Ada kepada siapa lagi tu? Kalau bahasa ni memang jadi tepat sungguh. Tepat sungguh. Kita ada juga tak boleh berbagi kan. Misalnya di rumah, macam mana kita tahu ni? Tidak dah du. Tak ada bagi kan. Tapi kita boleh baca lah tu. Muka kita bahasa kita kan. Boleh baca lah. Orang Arab pun kalau tak ada bagi boleh baca. Tapi titik tu lebih penting. Hak tu dulu lagi kena ada hak tu. Tak ada bagi tak apa. Tu yang kedua. Tapi kalau ada bagi lebih tepat lah. Kalau kita nak banding dengan bahasa lain, bahasa orang putih ke gapo dah. No. KNOW. No. Apa dia baca keno? No.
Ni. Ni. KNE. Ni. Apa dia baca? Keni. No. Dan sebagainya. Banyak tidak tepat tu. Kita nak baca kan? Kecuali kena belajar cara dia juru benar lah. Kalau berdasarkan ejak tidak tepat. Bagi kita lah dia tepat dah, tak ada satu dah bagi kita dah. Tapi kalau bahasa Arab ni bahasa mana pun, bangsa mana pun dia. Kalau ada baris atas, ba mesti dia. Bahasa gapo. Tak sekira. Tepat, memang tepat. Jadi kalau kita kata tak ada titik, tak ada baris, mana Tuhan pilih bahasa yang tidak sebenar. Tidak jelas. Payah, kau bisa kita katakan payah, kau patah, kau panah, kau tidak jelas. Sedangkan dia kata di waktu Quran ni bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang terang. Terang mana lagu tu? Kalau tak ada titik, tak ada baris. Terang mana? Hak ni umum dalam masyarakat. Bukan orang biasa, orang alim pun faham lagu tu. Dia tidak faham bahasa Arab ni maju sebelum Nabi lagi. Sudah ada titik, sudah ada baris ni 500 tahun sebelum pada tu. Sudah ada dah. Dan baru ni kita sebut dah start mana? Bila? Hak peristiwa tu 200 tahun sebelum Nabi SAW. Dia buat rumah, dia buat baris, ketika sambung, ketika pisah jadi lagu mana huruf tu. Ada dah. Baru ni sebut dah. Dan ini hari ni kita nak kemukakan bukti lagi. Nak kemukakan bukti bahawa tak boleh. Celaru jadi kalau tak ada baris, kalau tak ada titik. Misalnya, ini sebagai contoh lah. Musyrikin, cuba kita buat huruf titik shin itu, buat titik ya, nak jadi lagu. Musyrikin. Titik tak ada. Masalah titik tak ada. Kalau tak ada titik, bahasa Quran ketika turun tu lagu tu keadaan tak ada titik, orang boleh baca mutrakin pun boleh. Mutrakin boleh. Muwahhidin kalau tak ada kalau tak ada titik, tu dia boleh jadi orang baca mujadin pun boleh. Kalau rahmah tak ada titik, zahmah boleh. Rahmah jadi zahmah, masalah pula, susah. Ghafil dia boleh jadi akil pun boleh. Akil buat titik, kalau buat titik dia boleh jadi. Bukan main celaru tu sebuah Quran tu kalau lagu tu. Sebab titik pun tak ada. Bahasa Melayu bagi tambah lagi titik tu. Hak rumah nun tu ada nyok dia panggil. Hak rumah ain tu dia pun ngok. Ngok ada tambah lagi. Lagi banyak lagi celaru. Kau celaru lagi kalau tu. Sebab dia tambah lagi. Kalau tak ada begitu pun, daripada 28 tu 22 huruf yang boleh tukar dengan sebab titik saja. Sebab dia pakai titik, kaedah titik. Kalau dalam bahasa Melayu, misalnya kita kata selain daripada payah punah, payah patah tadi tu, si alif rumah ain tu tu saat baca lagu tu ain bukan saat sangat kata dia. Boleh jadi gitu. Kah kah patah kah patah go tu bahasa Arab tak ada. Kita kira kau Melayu kau susah kalau tak ada titik. Goh mana kemasyhuran. Dah banyak lagi lah hak lagu ni. Munasabah lah kita baca dalam cerita riwayat ni kan, baru dia sebut dah faduriba bainahum bisuril lahu bab. Faduriba bainahum bisuril lahu bab. Ada juga ulama hadis salah baca. Faduriba bainahum bisinnauril ladhi bisinnaur lahu na. Bab tu jadi na. Sur tu jadi sinnaur. Maka dirembah di hadapan mereka itu, rembah kucing hak ada taring dah. Kucing hak ada taring rembah depan tu dah. Padahal nak ayatnya bila orang munafik ni minta orang-orang mukmin, orang Islam, biar tunjuklah muka orang Islam ni ada cahaya. Tuhan tak boleh.
Bahkan Tuhan letak dinding depan. Jadi tak nampak cahaya. Walaupun duduk di satu tempat, duduk di padang mahsyar juga, tempat yang sama, orang ni cerah, orang ni tak cerah. Tak apalah kita tidak nak bicara tu kan. Ni bukti kepada, kadang-kadang orang kata, mana dia memang ada bukti? Ada bukti kau kata ada titik ni? Zaman Nabi, sebelum Nabi lagi, bahasa Arab ni memang ada titik. Ada bukti. Antaranya, ini saya nak baca. Di dalam catatan kita ni boleh rujuk. Umpamanya di dalam Subhul A'sha fi Sina'atil Insya. Ini kitab sastra Arab dan bahasa Arab yang menjadi rujukan mengikut kaedah insya, karangan. Ia ditulis oleh Syekh Ahmad bin Ali Al-Qalaqshandi, seorang ahli sejarah, ahli ilmu keturunan dan ahli ilmu bahasa. Dia kata sudah ada. Dia lemah, dia tak boleh terima. Mana orang kata tak ada lagi zaman Nabi ni titik-titik ke apa, tak boleh. Dia tak boleh terima. Benda yang sama juga ada di dalam kitab Tash Kubrazada. Ini seorang ulama Turki. Nama kitab dia Miftahus Sa'adah wa Misbahus Siyadah, oleh Maula Ahmad bin Mustafa, yang terkenal dengan Tash Kubrazada. Dalam kitab dia pun dia kata tak mungkin di zaman Nabi SAW tu tak ada lagi huruf yang bertitik. Ada rumah saja, baris saja, tak mungkin, dia kata. Jauh nak diterima. Sebab apa? Benda tu akan jadi sukar. Bahkan dia sebut al-i'jam mawdu'un ma'a wad'il huruf. I'jam, kalau orang belajar bahasa Arab, dia biasa dengan kitab ni, dia kata bifathil ain, misalnya al-mu'jamah, dengan fathah ain yang mu'jamah. Mu'jamah itu maksudnya yang bertitik. Ujmah dengan maksud yang bertitik. Bifathil ha atau bikasril ha al-mu'jamah. Kalau tak ada titik dia panggil al-muhmalah. Jadi Syekh dia kata al-i'jam, titik itu mawdu'un, sudah dibuat, sudah ada bersama-sama dengan semenjak huruf itu ada. Sekali ada dia. Bukan rumah saja ada, tu yang tak ada. Rumah tu ada, sekali dengan titik saja. Itu yang dia sebut di dalam kitab tadi. Asal lagi Ibnu Mas'ud kata, jarridul Quran liyarbu fihi saghirukum wala yad'a anhu kabirukum. Ini dalam kitab kita ada banyak dia sebut ni. Ini sebagai kata-kata Ibnu Mas'ud. Zamakhsyari, seorang ahli bahasa, dia di dalam kitab Al-Fa'iq dan lain-lain kitab bahasa dia sebut jarridu tu maksudnya buat. Jarridu minan nuqat wal fawatih dan seterusnya. Kamu kosongkan huruf-huruf itu daripada titik. Mana titik ada dah, dia suruh buat. Hak tu mengikut Zamakhsyari. Nuqat, titik lah, suruh buat. Apa suruh buat? Adalah sebab orang kemudian dia kata sebabnya nak suruh hak tadi lah. Kalau ya'lamu boleh baca, ta'lamu boleh baca. Kalau kita buta jadi ta'lamu khusus, supaya tidak jadi khusus gitu. Bukan ya'lamu boleh, ada juga qiraat lagu tu, kita jangan bubuh titik tu, barulah hak ni baca mengikut sesuai dengan qiraat ni ya'lamu, hak ni baca sesuai dengan qiraat ni ta'lamu, baru betul dia kena kot tu. Sedangkan kita tak kata begitu. Ramai lagi ulama-ulama lain dia kata jarrid itu bukan makna buangkan titik dia tu, tapi kosongkan Quran itu daripada benda-benda lain, daripada tafsir, daripada qiraat, daripada huraian, tanda-tanda yang tertentu. Takut orang ingat kau itu Quran. Itu maksudnya suruh kosong daripada tu, bukan kosong daripada titik. Tapi nak ayatnya mengikut ahli bahasa Zamakhsyari. Ahli bahasa ni imam ilmu balaghah. Dia kata jaridu ni kosongkan daripada titik. Bermakna sebelum pada tu ada titik ke tak ada? Ada, baru boleh kosongkan. Kalau memang daripada awal lagi tak ada titik, apa makna buatnya? Buat titik.
Dia tu sahabat. Bila ada titik tu bila? Bila ada titik. Makna sebelumnya patut orang kata titik ni dibubuk oleh Abul Aswad Ad-Du'ali, kemudian dah baris tu dibubuk oleh Hajjaj, itu dongeng saja, cerita kan. Sebab apa? Kita ada bukti juga. Ya kita kata gitu tu, karut tu. Sebab adik Ibnu Mas'ud ni sahabat. Maknanya sudah ada titik, dia suruh buat titik tu. Kalau kita terima tafsir Az-Zamakhsyari lah. Kalau kita terima tafsir Az-Zamakhsyari, tak mesti kita terima tu. Boleh selesai kalau kita kata ada titik dah, maksud dia bukan nak suruh buat titik, apa buat titik ya? Nak suruh buat hak lain-lain. Sebab dulu ada yang orang tulis sekali dengan tafsir Quran tu, ada yang dia hurai makna dia perkataan tu, ada. Jadi dia suruh kosongkan semua, ya Quran saja. Jangan ada dengan, sebab kalau tafsir aku Arab ni dia orang keliru. Kalau tafsir aku Melayu tulis Rumi pula tu senang. Ni tafsir aku Arab tu, hak Quran tu dengan Arab. Apa lagi kalau tak ada dalam bracket kau buat tanda huruf tebal kau gapo kau beza, apa lagi kalau tak ada gitu. Enggak sampai dulu tak ada ambil berat benda-benda gini ni. Sampai learning senang bold. Bold lah. Sengit lah. No. Boleh lah. Sampai dulu susah tu kerja tu. Jadi nak celup apa nama ni pen mana, dawak mana pula nak pakai situ. Jadi satu kerja. Jadi senang buat daripada tu, bukan buat titik. Tapi kalau mengikut Zamakhsyari faham, mana buat titik. Apa maknanya kita faham? Makna sebelum pada tu ada titik. Sebelum pada tu ada titik. Jadi zaman Sayyidina Osman tu tak ada titik. Kira-kira je sepakat lah ni. Ibnu Mas'ud apa? Orang buat ikut tu. Sedangkan tafsir dia boleh macam-macam lagi. Tidak jelas tu. Ini menunjukkan sudah ada titik di zaman Nabi SAW. Zaman sebelum Nabi pun sudah ada titik dah. Antaranya lagi bukti. Ini bukti. Tak apalah, benda ni nak setuju pun tak apa, tak setuju pun tak apa. Kita tidak masuk kan. Tidak masuk kan. Sebab apabila kita nak royak sesuatu benda yang baru, ia tak serupa dengan orang, mesti kena ada bukti. Ni sikit baru dicatat sekeping kertas baru. Bukti. Kalau dia mampu hati dengan hak sekarang, tak apa. Tapi kalau orang tanya, dia boleh jawab lah. Boleh selesai ke dengan duk pegang kemah-kemih gitu? Selesai? Tak akan selesai. Zaman sekarang ni zaman orang ngaji, orang akan tanya. Sekurang-kurangnya orang ngaji sini dia akan tanya. Dia akan tanya. Gapo dia? Hak ni yang ditulis oleh Ibnul Jazari, imam dalam ilmu qiraat. Di dalam kitab dia An-Nashr fil Qiraatil Ashr, qiraat 10. Qiraat 10. Dia kata gapo? Ni petik lafaz teks dia. Thumma inna as-sahabah radhiyallahu anhum lamma katabu tilka al-masahif jarraduha min an-nuqat wash-shakl liyahtamilahu ma lam yakun fil 'ardati al-akhirah mimma sahha 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tu dia sebut. Kemudian para sahabat bila mereka menulis mushaf, ni hak umum faham lah, hak menulis mushaf ni sampai Sayyidina Uthman lah, dah hak selepas tu dia pakai hak ginilah maksud dia ni. Bila mereka tulis mushaf-mushaf ni, mereka buangkan daripadanya titik-titik, nuqat, wasyak dan baris. Apa makna? Apa buang? Supaya rumah tu, ayat Quran tu rumah tu lah kita kata, supaya ya'lamu tadi, ya'lamu tanpa titik tu rumah dia tu, supaya rumah itu dapat menanggung juga apa yang tidak diterima oleh Rasulullah SAW di dalam bacaan yang terakhir Jibril kepadanya, yakni pada tahun akhir. Bacaan terakhir tu 2 kali bulan puasa tu Jibril bagi tu, supaya hak sebelum-sebelum pada tu juga, hak mana yang sahih daripada Nabi dapat menanggung, dapat ditanggung oleh rumah tadi. Jadi rumah tadi, kalau kita tidak ubah titik, misal kata tadi ya'lamun, ada hak kata kira kata gitu, ada kira kata ta'lamun. Jadi rumah tadi boleh menanggung kedua-duanya. Walaupun mengikut Quran yang ada ni, hak ada learning ni, dia adalah mengikut persembahan ataupun bacaan yang terakhir Jibril kepada Nabi SAW, mana tahu hak dia mati tu, hak terakhir. Tetapi hak sebelum pada tu bukan bermakna tidak sahih. Kalau hak sahih, kalau kita bubuh titik, bermakna kita hanya jaga
hak terakhir saja dibaca oleh Jibril depan Nabi. Hak sebelum pada tu walaupun sahih kita tak jaga. Itu sebab sahabat-sahabat ni buat titik dan baris. Tetapi kesimpulannya apa makna? Dia buat tu setelah ada kan. Hak ada tu bila? Siapa bubuh? Tu benda. Siapa bubuh? Bapa bubuh? Bapa bubuh? Itu persoalan. Saya cuba timbul benda ni halus. Kadang-kadang ni lah benda yang tak terfikir ni. Kadang-kadang dia baca gitu. Apa maknanya bila dia kata mereka buat? Bermakna sebelum pada tu ada. Sebelum pada tu sampai siapa? Dah sahabat ni bila dia tulis Musa, sebelum pada tu sampai Nabi. Dan tak kira kafir pun titik. Siapa bubuh titik? Siapa bubuh baris? Yang kemudian sahabat buat tu siapa? Dan bagaimana kita boleh fikir sahabat-sahabat dia boleh buat kerja lagu tu? Oleh-oleh dah Nabi bubuh baris dah, bubuh titik dia buat. Cuba fikir. Kalau fikir jadi menengok. Ini menunjukkan sebelum itu sudah ada titik, sudah ada baris. Orang kata tak ada titik, tak ada baris tu, dia sadar, dia kaya untuk tu. Bila begitu, apa aja lagi tu ceritanya. Hari ni pasal ada kelas pula kan. Payah kena tengok jazz macam mana, baru dia terlepas dah. Panjang lagi cerita. Kalau nak melera lagu tu, baik melera. Sampai bila melera? Quran ni nak melera beberapa qiraat tadi sampai bila? Kalau perlu qiraat tu untuk sampai kiamat, apa bubuh titik? Siapa salah? Kemudian bubuh titik pun kita dapat sekarang dia ada titik. Tu tak boleh nak kita nak pindah. Bila pula? Apa yang dulu mula-mula ada titik buat? Mana pandai orang ke dia lagi pada sahabat kau bubuh titik pula tu. Bila bubuh titik tak boleh dalam baca tadi tu. Hak yang lama boleh baca, tak lama boleh baca, tak boleh dah. Hijab siapa pula? Hijab Abul Aswad Ad-Duali. Siapa suruh? Siapa suruh dia buat lagu tu? Jawabnya Ziyad bin Abihi. Tak tahu pak mana. Ziyad gubernur di Kufah, di Basrah, yang dianggap sangat zalim. Dia suruh Abul Aswad. Ziyad tu zalim kat mana? Kan Ziyad tu Muawiyah anggap dia adik-beradik. Dia tu bin Abihi dalam sejarah sebut. Ziyad bin Abihi. Ramai sahabat-sahabat kata Ziyad bin Abi Sufyan, anak Abu Sufyan, maknanya adik-beradik dengan Muawiyah. Tapi zaman jahiliah ni kan bukan dia tak cara dari segi perhubungan lelaki perempuan tu bukanlah terikat seperti zaman Islam. Ziyad kok mana-mana pun dalam sejarah kata zalim. Orang-orang Syiah dan sejarah biasa dia kata dialah yang bertanggungjawab bunuh Sayyidina Husain di Karbala. Dialah hantar tentera. Orang lagu ni pandai mesyuarat dengan siapa? Dia setuju pula tu ubah hak Sayyidina Uthman. Zaman Sayyidina Uthman tak ada titik. Tukar dah supaya Al-Jazari kata tadi, daripada ada titik ada baris kepada tak ada titik. Lepas tu bubuh titik pula. Apa? Bapa. Baik, bubuh titik disuruh oleh seorang gubernur yang zalim lagu. Sebenarnya tak masuk akal. Sebab Ziyad ni dia duduk balik Muawiyah, balah dengan balik Sayyidina Ali. Dia kan masa tu balah Abul Aswad Ad-Duali ni Syiah. Takkanlah hak duduk balik Muawiyah ni dia nak suruh ni tokoh Syiah ni dia boleh percaya pasal orang tu je kau. Hak je bubuh titik. Dan dia bubuh titik dia pakai, dia terjehkan berdasarkan gapo? Berdasarkan kaedah mana untuk terjehkan? Di sini kena pilih qiraat ni. Sebab hak sah lagi pun mutawatir juga. Supaya ya'lamun, katakanlah dia pilih hak ya'lamun. Apa kaedah terjeh dia? Nak tulis supaya ada learning, padahal ta'lamun tu boleh juga. Bila dia tulis ya'lamun, kena baca gitu dah. Siapa dia tahu? Kecuali Qari juga baca. Baca dalam kitab qiraat tu dia, sini ta'lamun boleh juga. Sekata, tapi Quran yang tersebar tidak. Ya'lamun situ. Dia nak terjehkan hak ya'lamun tu, dia pakai kaedah gapo? Hak tu kita nak tahu.
Sebab dah sama-sama mutawatir. Kalau nak jaga belakang sepatutnya bubuh titik dua lah. Tu orang kata, ya kata. Ada lagu tu. Ada lagu tu. Mana nak ayat? Tu boleh juga. Ya boleh juga. Ada buat lagu tu? Tak ada. Sebab tu kata benda selalu ni, ini sebenarnya satu serangan terhadap Quran. Orang nak menimbulkan keraguan umat Islam terhadap Quran. Dah kalau lagu tu tak tetap Quran, mana sih? Kalau katakanlah di tempat tu ya'lam, hak mana-mana duk apa sekarang, mana ya'lam, siapa dia apa tak lamunya? Siapa dia apa? Jawab waktu dulu. Dan kalau kita kata qiraat 7 mutawatir, sebenarnya bukan terima qiraat 7. Ni Imam Al-Jazari dengan 10 dia tu mutawatir berlaku. Biarlah atau salah 10 tu payah sangat. Kita ada ambil 7 sudah. Kita nak tanya, Quran yang ada tu daripada awal sampai akhir saat ni tu, adakah mengikut qiraat satu imam? Nafi', Asim ke, Ibnu Amir ke, Abu Ammar ke, Hamzah ke, Kisai ke? Adakah satu Quran ditulis dalam dunia ni mengikut qiraat satu imam? Dan qiraat dan Quran yang ada ni hanya sesuai untuk satu imam saja. Ada? Tak ada. Kenapa tidak ada? Kenapa tidak ada? Tak ada. Ada kalanya dalam Quran ada ni, hak yang tercatat itu, yang tertulis itu dengan titik dan barisnya sesuai dengan qiraat Asim. Di tempat ni. Di tempat ni pula ia sesuai dengan qiraat Abi Ammar. Di tempat ni pula dia sesuai dengan qiraat Kisai. Maknanya tidak khusus. Tak ubah seperti hadis Quran. Di sini nampak hadis ni lebih sesuai dengan mazhab Syafi'i, lebih sesuai dengan mazhab Hanafi. Adakah semua keseluruhan hadis tu sesuai dengan mazhab Hanafi saja, dengan mazhab Syafi'i saja? Tak ada. Dia sesuai belakang. Sesuai pun setelah orang kata ini qiraat Amir, Asim, hak ni qiraat Ibnu Amir, hak ni qiraat tu. Setelah orang kata gitu. Setelah orang kata gitu. Jadi kenyataan yang ada ni tak ada untuk mana-mana qiraat. Jadi bermakna secara tidak langsung kan umat Islam ni tidak bertanggungjawab. Apa tak tulisnya? Dah qiraat tu mutawatir, tulislah sah mengikut qiraat dia. Seperti mana orang buat mazhab Syafi'i, semua sekali sah. Tak boleh. Kita tulis Quran pula mengikut qiraat Nafi' saja daripada awal sampai akhir. Salah ke? Tidak salah, dan bukan mutawatir. Apa untuk apa? Tu benda. Sebab tu kita tidak suruh orang biasa, suruh ulama-ulama, suruh mikir, nilai semula, kaji semula benda ni. Kalau tidak, orang akan ragu. Bermakna tidak Quran kan qiraat tu. Dah Quran, mana kita buat? Kita tak cara Quran. Pada badu wara azhurihim. Mencapak talib belakang. Pakasa. Paksa tu pula tidak tentu dengan mana-mana qiraat, tak tentu. Apa gitu. Jawapan dia panjang sebenarnya, tapi kita tidak nak habis lagi. Nah. Sikit-sikit dulu. Sikit-sikit dulu. Sebab kalau banyak-banyak sangat pun penat juga kan. Penat alik orang berayak, penat alik orang yang dengar. Kalau banyak-banyak sangat kan tak? Walaupun sedap pun jadi muak. Jadi jeluak budak-budak. Jadi kita sikit-sikit. Sikit-sikit. Tapi itu antara persoalan. Kalau nak jawab sepenuhnya biar jelas, biar terang, makan masa. Tapi beberapa persoalan tadi, tanyalah siapa pun, orang yang terima tadi, dia akan menengok. Walaupun banyak dalam kitab, ya banyak, tahu dah tu. Tapi benda tu betul sungguh. Apa akibatnya kalau kita terima lagu? Apa akibat? Jadi Quran ini diragu. Hak kata hafal Quran, hafal saja, hak lain tak lagi. Quran juga. Mana mutawatir? Di mana mutawatir? Dari segi tulisan, dari segi bacaan, dari segi gapo pun panjang ceritanya. Bahkan kalau kita tengok, ni akibat daripada tak ada titik, tak ada baris lah. Di dalam kitab Al-Masahif, anak kepada Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud maklum tu lah, namanya Abdullah. Dia ada tulis kitab dia tu mendapat kutukan daripada pelbagai pihak. Banyak pula
kalangan yang memuji dia kerana kitab dia. Pasal dia Kitabul Masah ni kumpul dalam tu semua mushaf-mushaf. Hak ni mushaf sahabat lagu ni. Hak ni mushaf sahabat Sayyidina Umar, ni Sayyidina Ali, hak ni Sayyidina Ibnu Abbas. Dia mari dah. Tapi kalau kita baca tu kata mana surah Quran? Hak tu ya kutuk dia tu. Apa waktu benda lagu ni? Saya kecek ni waktu setelah benda tu ada. Bukan nak menimbulkan masalah di kalangan orang ramai, nak suruh mikir kita, akidah kita, Quran tu mutawatir tu setara mana akan jadi kalau kita duduk main turuk gitu. Itu masalahnya. Kalau tak sebut memang apa guna kita sebut? Tak ada faedah sebut. Tapi benda ni sudah berluasa, tersebar dengan meluas dah. Apa dia kata? Hajjaj bin Yusuf telah mengubah sebelah tempat dalam Mushaf Uthmani. Mushaf Uthmani hak molek-molek dah tu sebelah tempat dia ubah. Jadi Quran adalah ni semua orang terima. Hak selepas Hajjaj bin Yusuf lah baris ni. Lagu mana? Sebelah tempat tak betul. Dia ubah. Hak Sayyidina Osman dulu kan setuju dah betul dah lagu tu. Apa perlu ubah pula? Apa ubah? Dia tu siapa? Tidak kau dia ni orang yang paling zalim. Orang yang paling zalim lagu ni kita boleh harap ke Quran. Bahkan ada dalam kitab sebut dia telah ubah sebelah tempat. Faham lagu tu? Lagu mana kita? Jadi orang ahli sunnah ni pakai Quran. Orang bukan akidah dia. Abul Aswad Ad-Du'ali Syiah. Hajjaj bin Yusuf ni hak zalim. Tak ada kau orang lain. Apa boleh buat kerja ni? Selama ni ulama-ulama buat kerja Islam ni, apa dia tidak buat? Boleh kepada orang lagu tu. Nasib kita umat Islam ni setara tu ya Quran ni. Berat tu. Ni masalah Quran. Kalau hadis pun kita tak boleh dah. Ni Quran ni hak lebih tinggi lagi daripada tu. Dia kata dalam surah Yunus, ini antaranya. Kalau nak semula kita tak mari senar lah. Semula lah, tak mari ni tak ada dah ni. Dia kata dalam surah Yunus ayat 22, huwallazi yansyurukum, gitu dia kata. Faghayyarahu, ia tukar, yusayyirukum. Huwallazi yusayyirukum tu hak kita nak baca lagi yusayyirukum lah. Hak asalnya dalam Mushaf Uthman yansyurukum. Apa jadi gini? Cuba kita fikir Dia ubah jadi yusayyirukum. Dia tahu mana ubah ke tidak ubah. Kita nak tanya. Dia tahu mana Hajjaj ubah. Kalau sebelum pada tu tak ada titik, tak ada baris. Yansyurukum boleh, yusayyirukum boleh. Dia tahu mana kata Hajjaj ubah di sini. Dah tak ada titik tu. Kecuali lah kalau ada titik, barulah kita boleh kata dia ubah. Yang syurukum jadi yusayyirukum. Ini menunjukkan bahawa sebelum pada tu ada titik dah. Faham kata tak ada titik tu mengaruh. Mengaruh. Kalau tidak dia tahu ubah mana. Kalau ubah saja ada. Boleh dia baca yang syurukum apa? Dia kata ubah yusayyirukum. Jadi hak adalah ni yusayyirukum. Jadi hak dia ubah oleh Hajjaj. Jadi Sayyidina Osman dulu yang syurukum. Kan zaman Sayyidina Osman dulu tak ada baris, tak ada titik kan. Macam mana dia kata ubah tu lagu mana? Tak betul. Ini menyebabkan jadi ragu kita kepada Quran. Kata gini lagu mana, hak mana sahab betulnya. Dan ia dapat kita simpulkan daripada hak ni bahawa titik tu sudah ada dah. Barulah dia boleh tahu ubah tu. Kalau tidak nak tahu ubah lagu mana. Itu benda. Jadi nampaknya kita tak ada dah. Hanya setakat itulah dulu untuk hari ni. Mungkin kalau perlu kita sambung semula pula ni. Sikit lagi ataupun pada sekat tu dulu. Tak apa. Tapi banyak dah persoalan tu sudah masuk dalam kepala. Masuk dalam kepala. Jadi tanyalah orang ngaji qiraat kau gapo apa akan jadi. Situ dulu. Kalau berdasarkan qiraat yang begitu banyak ni, apa akan jadi terhadap kemutawatiran Quran. Tu sekali. Jadi hari ni pengajaran dia ni bukan rasanya tidak nak baca lah hari ni. Kita akan sambung insya-Allah minggu depan. Wallahu a'lam.
Dalam dua soalan, silakan. Ada soalan? Silakan. Bila Rasulullah kira kata Quran kata aku tak pergi ke Rasulullah kata Muhammad dia kedengaran daripada dia bertanya lagi mana Rasulullah yang dibaca ada yang nak ceritakan dari mana tu ini kalau Rasulullah tak tahu itu sudah ya, macam-macam lah pendapat seperti kata tadi. Tetapi yang lebih jelasnya, ada juga riwayat yang tidak sebut begitu. Nabi SAW tu padam. Dia tu padamkan. Daripada situlah setengah-setengah ulama faham bahawa dia boleh baca. Kalau tidak dia nak padamkan lagu mana tu hak tulis tu. Kalau kita kata mana hak tulis tadi, sebab kertas tu bukan duduk dengan dia, duduk dengan orang lain. Berapa banyak kan hak MOU kau gapo-gapo buat dan menteri dak dia ada situ lah. Kertas tu duduk dengan orang lain. Mana gitu maksudnya, bukan mana tu tak tahu mana. Kalau ada depan dia tak tahu mana nama dia. No. Kan dia kata dah alif lam mim. Tu kelebihan. Tiap-tiap satunya satu huruf tu dapat 10 pahala. Aku tidak kata alif lam mim satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Macam mana dalam keadaan Nabi kena alif lam mim tu kita nak kata dia tak buta huruf? Tu dia kata. Takkan dia kata dia benda dia tak tahu. Lagu mana rupanya? Orang panggil mim. Mi nama dia, start nama dia Muhammad tu dah. Tak kira tak tahu. Mi lagu mana? Nah. Lam lagu mana? Mestilah dia tahu. Lagu mana rupanya. Jadi dengan sebab itu, tapi oleh kerana hadis hak ummi tu dipegang lebih kuat, hak lagu-lagu tadi hak tak terai tadi. Dia memang kata dia kata hak ni sebab apa kata tadi lah. Dia kata sebab dia tak tahu dah, dia tanya mana tu. Orang kata gitu, tapi ramai juga. Hafiz Ibn Hajar sendiri sebenarnya lebih cenderung kepada Nabi SAW ni boleh baca, boleh menulis dalam kitab Fathul Bari dia. Dan ramai lagi yang lain, tetapi tidak seramai yang kata dia tak boleh baca, tak boleh menulis. Betul kok tu. Tapi kenyataan adalah hidup kita ni tidak semesti hak lebih ramai tu lebih betul. Ada kalanya hak tidak ramai tu lebih betul, tapi orang tak sampai situ. Bahkan dalam sejarah Islam ni misalnya Al-Baji dan ramai lagi tokoh-tokoh yang lain yang menerima bahawa Nabi boleh baca, boleh menulis ni. Inilah masyarakat Islamnya pernah pulau dia tak boleh balik ke negeri dia tu, orang alim sampai begitu sekali pengaruh hak salah gitu. Jadi beku, tak ada kita kata kebebasan berfikir, kajian. Pernah ada. Sebab itulah umat Islam ni dia ada ketika naik, ada ketika jatuh. Ketika jatuh bila dia tidak ada ciri-ciri bangsa yang maju, yang bertamadun. Dia cuba nak sepik fikiran ni, ikat fikiran. Jadi begitu. Memang ada dalam sejarah kalau nak kira. Tak sepatutnya begitu. Sebab benda ni benda ilmiah, bincang. Kita bincang. Jadi bagi sayanya hak tadi lebih kepada boleh baca, boleh menulis. Sebab ada riwayat kata dia siapa tu. Mana dia tahu. Bila dia tengok dia siapa tu. Boleh jadi dia kata mana tu? Mana? Mana tadi mana siapa tadi? Mari sini. Gitu boleh jadi maksudnya. Tak jelas lagi kata dia tanya mana tu setelah di surat tu depan dia. Jadi hak lebih sesuainya hak itulah. Apa lagi baru ni kan? Kita sudah baca dah ayat Quran. Wa qalu asatirul awwalin iktatabha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Baca dia takwil konak ni. Padahal jelas dah ayat tu. Orang musyrikin kata ini dongeng orang dulu saja. Muhammad duduk sebar ni Quran lah maksudnya. Dia duduk tulis tu iktatabah. Kalau Nabi ni tak boleh menulis, apa dia kata gitu? Apa dia kata Nabi tulis? Dah tahu dah. Tidak baca, tak menulis, tak pernah. Dia mau tahu pergi belajar mana-mana pun. Ini menunjukkan selepas tu mereka tahu Nabi ni boleh baca, boleh menulis. Fahiyya tumla alaihi bukratan wa asila. Tumla amla yumli imla. Apa makna imla?
satu orang baca ataupun dia kata, orang hak depan dia tu tulis, cantik. Jadi Quran ni kononnya bagi orang kafir dibaca oleh seseorang lah. Tak kira lah jin kau gapo kau, tak kira lah. Depan dia duduk tulis. Maknanya mereka tahu Nabi boleh menulis. Dan ini menunjukkan memang boleh menulis. Tapi boleh menulis, orang duduk kata, kalau dia boleh menulis, orang ragu lah. Orang boleh kata lah, dia dah tulis Quran tu. Betul, kita boleh menulis. Kita tahu huruf ABC, kita boleh menulis bahasa Inggeris. Hak mana tak kerti bahasa Inggeris? Huruf tu juga. Bangsa Arab selama mana dia boleh tanding Quran, boleh buat Quran. Betul dia bangsa Arab, dia pakai alif botol juga, tapi dia boleh buat lagu tu ke tidak? Itu mukjizatnya. Bukan letak pada dia kena huruf ke tak kena huruf. Kalau kena huruf seperti kita boleh lawan Quran. Situ mukjizatnya, bukan masalah. Jadi masalah pula kalau Tuhan kalau Nabi tu boleh baca, boleh menulis, tak ada masalah. Kita boleh tu, ada buat lah, dah boleh kan? Buat. Tak ada senyap lah. Apa kita? Hak Melayu, hamka tu misalnya, kita kata hamka pandai nulis, kan ada? Dah kita boleh guna huruf abjad tu juga. Tulis lah. Biar sepuluh dia. Biar litah dia, misal. Tidak semesti kalau kita pandai menulis ni kita boleh mengatasi dulu tu. Boleh kita ragu. Kita kata tak mungkin. Dia iblis ko ataupun jin ko royak ke dia duduk tu dia. Mananya? Kita tak ragu benda tu. Suatu kelebihan yang lain pula tu. Dan ia merupakan mukjizat, tak nak kena mengena hak tu. Wallahu a'lam. Qiraat pun sama lah, tak ada kita. Qiraat pun sepatutnya mutawatir. Hak mana tu? Qiraat kan. Macam mana cara baca kan. Sebenarnya ada satu cara baca. Memang. Tapi kalau nak jawab tu panjang. Panjang. Memang gitu. Tapi untuk menjawab, menyelesaikan persoalan ni perlu masa. Ambil masa. Bukti-buktinya kita dapat lagi. Jadi hak lain-lain tu kalau nak kata mutawatir pun dia tidak sampai seperti mutawatir Quran. Hak sedia kita duduk adat ni, tak sampai mereka tu. Dia bersanad juga. Jadi tawatur isnad orang panggil. Quran dia tawatur, dia tidak payah sanad. Hak tu kan dia ada sanad, ni ambil ni ambil ni. Sampai kepada Nafi. Nafi ambil daripada Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj. Dia ambil. Lepas tu siapa dia lagi ambil? Panjang perbincangan tu. Dia ambil daripada siapa lah? Dia ambil daripada Abdullah bin Abbas bin Abi Rabi'ah. Siapa Abdullah bin Abbas bin Rabi'ah? Dua orang tu je ke? Tu guru dia ambil. Dua orang ni mutawatir ke? Pula. Sedangkan qiraat tu dia mesti sampai situ. Tak lagi. Secara ringkas kita kata memang semua ada ni baru selesai. Kalau ada hak tu cerita hak dulu sampai Nabi dulu, adalah baca gini hak tu sudah mansuh, tak ada dah sekarang. Kalau kita buat nak pakar juga, dia akan timbul masalah. Jadi banyak Quran bukan sah Quran. Banyak Quran sepatutnya kena ada. Dan kita bertanggungjawab buat, apa tak buat. Jadi salahlah jaking kau jaga sangat tu. Mesti kena jaga tulisan lagu. Apa? Itu dia akan timbul benda macam tu. Wallahu a'lam.